Baiklah, untuk kali ini saya nak tunjukkan bagaimana kita nak melukis lukisan ortografik menggunakan AutoCAD. Ya. Jadi yang pertama sekali bila nak melukis lukisan ortografik, make sure lah anda dah ada kotak tajuk, ataupun petak tajuk. Okey, kemudian renamekan, pergi pada ini, save as sebagai ortografik. Save. Okey, setiap kali kita melukis kena make sure kita supaya bila kita melukis, lukisan yang kita lukis tu tak hilang macam tu saja, bila dah ter-off. Jadi kita amalkan langkah selamat, selalu klik save, selalu tekan button save. Baiklah, untuk melukis lukisan ortografik setelah kita sediakan petak tajuk, jadi bagaimana kita nak memulakan lukisan ortografik? Yang pertama sekali, untuk memulakan lukisan ortografik, kita kena sediakan layer dulu. Sediakan layer lukisan. Jadi kita buka layer properties, kita bina layer-layer berikut. Dan langkah untuk membina layer saya telah tunjukkan sebelum ni. Jadi anda perlu bina layer-layer seperti yang tertera, dirajah mengikut ciri-ciri layer tu. Ubah ciri-ciri layer tu. Okey, kemudian tengok bahagian printing ni, bahagian plot ni. Okey, make sure semua layer printer dia on, jangan off. Tak mau off macam ni. Sebab nanti bila kita nak plot, garisan tu nanti tak keluar. Okey, jadi untuk kita buat layer seperti yang saya telah tunjukkan sebelum ni, create new layer lah. Create new layer. Kemudian kita rename layer tersebut dan kita tetapkan ciri dia, warna bagi layer tersebut, jenis garisan untuk layer, dan pun tebal garisan untuk layer tersebut. Okey, dah siap layer ni, kita boleh off lah. Close. Okey, sekarang kita nak lukis. Mula-mula kita kena buat bagi kotak tajuk ini. Sebab lukisan ortografik dia ada 4 bahagian. Kita kena bahagi 4 lukisan tu kepada 4 bahagian. Jadi kita nak buat pembahagian tu, kita perlukan garisan objek. So kita ambil layer garisan objek. Layer garisan objek, line. Okey, kita onkan mode snap. Mode object snap. Onkan bahagian midpoint. Onkan bahagian midpoint supaya kita tahu garisan yang kita nak bahagi tu kita ambil bahagian tengah. Okey, onkan bahagian midpoint. Okey, kemudian kita lukis line. Lukis line. Okey, cari midpoint bagi garisan ni. Tarik ke bawah. Okey, onkan juga auto mode. Onkan auto mode supaya garisan tu tegak. Dan klik. Okey, enter. Kemudian pergi ambil line pula, kita nak buat bahagian melintang garisan ni. Okey, bahagian melintang. Kita ambil garisan sebelah sini lah. Bahagian melintang dia. Okey, on kan. Auto mode semua dah on. Okey, klik. Jadi dah siap dah pembahagi garis. Baik, seterusnya kita akan buat garisan untuk pembahagi. Bagi garisan tengah ni 10 bahagian bahagian tengah, atas, bawah dan kiri kanan. Okey, kita kena klik garisan binaan, offset 10. Nilai offset 10. Enter. Okay, jadi kita offset garisan.
Okey, cuba perhatikan, enter. Cuba perhatikan garisan yang kita offset tu, kita nak warna kuning tapi dia warna putih. Jadi kita ubahlah garisan tu kepada warna kuning, sebabnya kita offset tadi garisan objek. Jadi sebab tu dia berwarna putih, walaupun kita ambil layer warna kuning. So kita ambil, kita select garisan yang kita nak ubahkan layer daripada garisan binaan, dan kita pilih garisan binaan. Okey, automatik garisan itu berubah kepada warna kuning. Baik, kalau untuk version yang lebih rendah daripada 2021, anda perlu ubah pada pada layer ni, dia ada change to current layer. Ya, kena cari dekat bahagian bawah ni lah, dia ada change to current layer. Dia tak boleh terus buat macam ni, tak jadi. Okey, kemudian kita kena buat garisan 45 darjah. Nak buat garisan 45 darjah kena off auto mode. Off auto mode. Okey, kita off dulu selection ni, garisan yang kita dah select ni kita off. Tekan escape. Kemudian kita ambil line on polar tracking. Sebab polar tracking ni kita nak ambil yang 45 darjah ni kan. Okey, kita on supaya senang kita nak buat garisan 45 darjah. Garisan 45 darjah kita buat warna putih. Garisan objek ni. Okey, line. Tarik. Klik bahagian tengah, kemudian kita tarik. Okey, tengok ada warna hijau tu kan. Warna hijau tu menunjukkan bahawa itu adalah sudut 45 darjah. Ambillah sampai hujung. Tak apa. Okey. Escape. Okey, kita uji betul tak dia sudut 45 darjah. Kita ambil angular dimensi angular. Okey. Kita tengok sudut dia. Ya, 45 darjah. Jadi betul lah. Okey, escape je. So kita tak nak lukis dimensi lagi. Okey, seterusnya kita nak lukis objek. Jadi kita lukis objek dekat bahagian kotak yang ada. Okey, yang ini adalah, kalau sudut 45 darjah dekat atas, maknanya sebelah dia adalah lukisan plan. Sebelah ni adalah lukisan plan. Bahagian ini adalah lukisan plan. Okey, jadi kalau sebelah sini adalah lukisan plan, jadi automatik yang ini adalah unjuran sudut ke-3. Unjuran sudut ke-3. Kalau dekat bawah plan, dia adalah unjuran sudut pertama. Baik, kita kena rujuk lukisan kita. Okey, seterusnya kita boleh mula melukis mengikut lukisan yang kita kendaki. Yang ni adalah contoh lukisan. Baik, untuk melukis kita tengok mana satu garisan yang kita nak pilih. So kita ambil, kalau nak lukis garisan objek, kita ambil garisan objek. Kita start dengan mula, kita nak lukis lukisan plan. Okey, tak kisah kalau awak nak mula dengan pandangan hadapan pun boleh, yang mana yang awak rasa sesuai. Pastikan bila nak melukis, awak onkan object snap, dan untuk buat garis lurus, onkan auto mode. Kalau ada garis yang bersudut, maka awak ambil yang polar tracking, offkan auto mode. Okey, sekarang kita dah onkan object snap dan auto mode. Kita boleh mula melukis garisan yang lurus. Kita start untuk lukis pandangan plan. Okey, perhatikan ada intersection tu dah aktif, so klik. Garisan itu adalah nilainya 30, so kita typekan 30, enter, dan sambung lagi garisan 30, enter, dan 30 lagi, enter. Seterusnya kita buat garisan 100 ke atas, enter, 30
30, enter. Okey, kenapa saya buat garisan 30 saya tak buat terus nilai 90? Sebab nanti bila kita nak buat garisan, kita senang nak ambil titik dekat situ, titik tengah, titik dekat bahagian yang berkenaan. So 30 enter dan 30 enter. Oh sorry, yang ini kena make sure cursor jangan turunkan ke bawah. Jadi kita make sure dia punya garisan tu ke tepi. Jadi kita tekan 30 enter. Kalau tersilap just tekan Ctrl Z, undo balik. Okey, kemudian ke bawah 100 enter. Jadi kita dah dapat satu kotak lengkap untuk pandangan pelan. 30, 100. Kemudian kita nak buat garisan putus-putus. Garisan putus-putus adalah untuk garisan tersembunyi. Jadi kita ambil layer tersembunyi. Ambil line. Okey, yang ni yang saya maksudkan bila kita nak pilih point tu senang sebab kita dah buat tadi 30 kan. Jadi kita ambil end point dan end point dekat sini ataupun perpendicular pun boleh. Perpendicular, okey, end point kat sini. Jadi dia dapat satu titik yang tepat. Enter. Kemudian line yang berikutnya, garisan tersembunyi. Enter. Okey. Jadi kita dah dapat satu pandangan pelan. Sekarang kita nak lukis pandangan hadapan. Okey, nak lukis pandangan hadapan, sebaik-baiknya awak unjurkan garisan daripada pelan. Begitu juga bila nak lukis garisan sisi. Jadi macam mana nak buat? Yang pertama sekali kita ambil dulu garisan binaan, layer garisan binaan, dan kita ambil line. Unjurkan daripada titik terakhir point pelan ni, tarikkan ke bawah, cari perpendicular. Ni, enter. Okey. Kemudian ambil setiap point setiap point awak unjurkan. Turunkan ke bawah, cari perpendicular pada garisan yang atas sekali ni, and klik. Okey. Lepas tu yang ketiga. Kan? Kita cari perpendicular, kita klik. Okey. Jadi selesai, kita dah dapat unjuran daripada pelan. Sekarang daripada sisi, sebab sisi tak ada lagi lukisan, so kita nak lukis 50 ke bawah tu, yang ni 50 ke bawah tu pandangan hadapan. Jadi macam mana kita ambil garisan objek. Kita dah boleh mula melukis untuk pandangan hadapan. Mula daripada titik tepi ni. Jangan ambil yang tengah warna putih tu, ambil yang warna kuning. Jangan tersilap. Okey, yang tengah tu adalah pembahagi bagi lukisan. Okey, ambil ni. Takkan nilai dia 30. Enter. 30, enter. 30, enter. Kemudian ke bawah 50. 50, enter. Begitu juga ke tepi. 30, enter. 30, enter. 30, enter. Naikkan ke atas. 50, enter. Okey. Selesai buat pandangan hadapan, kotak untuk pandangan hadapan. Sekarang kita tak nak pandangan hadapan ni dia ada bentuk macam H, macam N, bentuk N. So kita tak nak yang bahagian tengah ni, kita nak kena buang. Dan kita kena buat bentuk lekuk ke atas ni. Tinggi dia 25. Jadi kita ambil garisan, buat lekuk dulu lah. Ambil line.
still dalam layer garisan objek. Okey, ambil titik endpoint ni, naikkan ke atas, tegak 25. Okey, 25. Kemudian ke tepi masih 30. Ke bawah 25. Okey. Selesai, tekan escape dah selesai arahan kita buat line tu. Sekarang kita nak buang garisan tengah dia bagi membentuk seperti objek N. Jadi kita ambil trim, trim. Kemudian kita buang garisan yang kita tak nak. Okey, enter. Jadi dah siap lukisan untuk pandangan hadapan. Okey, untuk pandangan sisi kita kena unjurkan garisan, unjurkan garisan binaan. Kita unjurkan semua titik-titik yang ada pada pandangan hadapan dan pada pandangan plan. Okey. Enter. Klik dan enter. Kemudian ambil line lagi. Okay. Ambil line lagi. Okay, ada perpendicular. Make sure auto mode on. Klik dan enter. Kemudian kita ambil untuk pelan, kita tarik pelan, Okey, nak tarik ni kalau boleh tarik lebih sikit garisan tu, supaya garisan yang kita buat tu kita tarik lebih sikit supaya dia garisan yang kita buat tu dia tak ada ralat. Kita tarik lebih sikit supaya garisan tu tak ada ralat nanti bila kita nak lukis. Okey, enter. Kemudian kita ambil lagi line, kita tarik lagi. Okey, enter. Okay, jadi kita dah dapat unjuran sisi, unjuran untuk plan dan hadapan. Okay, kita nak mudahkan kita melukis sisi, kita nak bagi nampak garisan yang sepatutnya kita nak buat garisan objek. Jadi kita pergi pada garisan binaan ni, kita kunci dia. Kita kunci garisan binaan. Jadi awak akan nampak garisan kuning ni dia jadi pudar. Bila garisan kuning ni dia jadi pudar, jadi mudah untuk kita melukis. Okay, pergi pada garisan objek, kita mula melukis lukisan sisi. Okay, lukisan sisi. Tengok yang atas ni. Okay. Garisan atas kat sini. Okay. Kemudian pandangan hadapan, pandangan pelan punya garisan. Okay, naik balik. Okay, enter. Siap. Lepas tu ada garisan tersembunyi. So, garisan tersembunyi kita lukis. Ambil layer garisan tersembunyi. Dan perpendicular, enter. Jadi dah siap. So kita nak tengok objek kita yang kita dah bina, kita offkan garisan binaan. Okey, sekejap garisan tengah ni sepatutnya warna putih. Jadi nak kena ubah dia, nak kena ubah dia kepada garisan, daripada garisan binaan kepada garisan objek. Jadi kita just klik garisan tengah, pindahkan ke garisan objek. So dia jadi warna putih. Jadi kita cuba tengok lukisan kita, kita offkan garisan binaan.
belakang garisan binaan. Sorry, masih tak berubah lagi. Sekejap. Garisan objek. Enter. Garisan binaan. Okey, sekarang kita off garisan binaan. Kita nak tengok objek yang kita dah bina. Okey, ni hasil lukisan ortografik kita. Lukisan ortografik kita seperti berikut. Boleh save. Terus save. Itu saja untuk lukisan ortografik. Dan dalam melukis ortografik, kena ingat kita gunakan objek snap ni sebagai kita gunakan objek snap untuk kita mudah melukis yang kita nak sambung objek tersebut. Kemudian kita mesti on auto mode supaya garisan yang kita lukis tu garisan tegak, dia betul-betul tegak. Dan jika perlu nak buat garisan bersudut, maka kita onkan polar tracking. Dan dalam masa objek snap ni kita onkan, make sure ada end point, kita aktifkan midpoint, center dan tangent dan perpendicular. Kita onkan supaya mudah untuk kita buat garisan unjuran. Okey, itu saja untuk membina lukisan ortografik.